ونعم النصير. Inspirasi, Inforia, Islam, semuanya dimiliki. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yasturu 'abdun 'abdan fid dunya illa satarahu Allah yaumal qiyamah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba yang menutup keaiban hamba yang lain, melainkan Allah akan menutup keaibannya pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam tabarakta ya الجلال والإكرام. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا
السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال Institut Kefahaman Islam Malaysia sedang menganjurkan pertandingan mereka cipta video animasi Kefahaman Islam untuk penuntut Institut Pengajian Tinggi IPT. Penyertaan terbuka kepada penuntut ijazah sarjana muda dan ke atas. Ikuti 3 langkah berikut. Pilih tema yang ditetapkan, cipta video animasi 3D yang berdurasi 5 minit dalam format MOV atau MP4 yang beresolusi tinggi dan hantarkan kepada kami. Hadiah-hadiah berikut menanti para pemenang. Tempat pertama, RM15,000. Tempat kedua, RM10,000. Tempat ketiga, RM5,000 dan 5 hadiah sagu hati yang bernilai RM1,000 setiap satu. Untuk keterangan lanjut, layari www.ikim.gov.my atau hubungi unit program dan latihan IKIM di talian 03 6204 6323. Selamat menyambut bulan Syawal dengan penuh kegembiraan dan ketakwaan. Ayuh bersama-sama dalam infak pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak. Sesungguhnya tidak akan berkurang harta dengan melakukan sedekah. Anda terus boleh berinfak melalui laman sesawang masjidsungaipusu.com atau ke akaun bank Islam 1416-2011-0000-520. Jom infak! Sempena Hari Raya, IKIM mengadakan jualan istimewa buku-buku IKIM dengan potongan harga sehingga 50% bermula 1 Mei sehingga 10 Mei 2022. Layari sekarang www.ikimniaga.my atau di Shopee dan Lazada IKIM Niaga. Cari IKIM Jarak Niaga atau hubungi 011-5769-5400. Kunjungi segera sementara promosi masih ada. Berita terkini, jadikan syarikat anda seorang kini dalam enjin carian di internet dengan penajaan program Radio IKIM tahun 2022. Antaranya, kadang-kadang kita menafikan kemanusiaan langsung sedangkan Islam tidak menafikan kemanusiaan. Untuk L, alif, ya, lam. pengisian program bermutu, ilmuwan jitu dan gabungan mantap. Satu ilmu yang Allah rezekikan kepada kita. Itu saya yakin. Hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236 hari ini. Jangan anda terlepas. Jom korban PNP. Jap. Korban aku bisa dengar. Tapi ni PNP. First time dengar. Apa tu? Profesional dan premium. Maksudnya pengurusan korban dilaksanakan dengan cara profesional. Sembelihan menggunakan slaughter box, penyimpanan menggunakan cold room dan pengagihan menggunakan cold truck. Oh, macam tu. Sempena Aidiladha tahun ini, Radio IKIM dengan kerjasama Korban.com akan menganjurkan program Korban bersama IKIM. Nak cerita panjang sangat? Apa kata daftar je dulu? Hubungi Korban.com di talian 017-983-8382. Pastikan kita adalah yang terawal untuk mendapatkan harga promosi RM799 sahaja untuk satu bahagian korban. Destinasi IKIM, inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, kembali kita di waktu ini 5:10 minit petang di ruang udara Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih sekali lagi kepada anda, tak kira di mana juga anda berada di saat ini, di ketika ini. InsyaAllah sebagaimana saya sentiasa kongsikan dengan anda ya, seawal dalam pertemuan kita tadi dan juga sepanjang pertemuan kita ni selalu kan kita mendengar promo ataupun iklan berkaitan dengan program korban bersama IKIM. Jadi sekali lagi kepada sahabat-sahabat rakan-rakan pendengar yang ada kesempatan, ada peluang, insya-Allah boleh menghubungi nombor talian yang kita sediakan khusus untuk anda untuk mendaftar ibadah korban. InsyaAllah kita dapat sama-sama meraihkan ataupun melaksanakan program korban bersama IKIM pada Hari Raya Aidiladha nanti. Kembali kita meneruskan perkongsian kita untuk hari ini. Alhamdulillah 9 Syawal 1433 Hijrah bersamaan dengan hari ini 10 hari bulan 5 tahun 2022, hari Selasa. Hari ini Alhamdulillah kita masih lagi diberi ruang, kesempatan untuk menghirup udara, melihat keindahan alam ini. Alhamdulillah sentiasa lafazkan rasa syukur kerana orang yang sentiasa bersyukur akan
diberi, akan ditambahkan lagi ya rezeki kepada mereka. InsyaAllah rezeki itu kalau kita tengok jangan lihat dari satu perspektif saja, kerana rezeki itu dari pelbagai bentuk kan. Ya, kesihatan yang baik juga adalah satu rezeki, mendapat sahabat-sahabat yang baik juga adalah satu rezeki. Apatah lagi ia rezeki kurniaan nikmat dalam bentuk harta benda dan sebagainya. Apapun yang selalu hendak kita sentiasa sebut, lafazkan alhamdulillah, syukur di atas segala kurniaan dan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seketika nanti saya bawakan pendengaran anda untuk sama-sama kita ikuti rancangan berikutnya, Islam Agamaku. Dengarkan bersama kami untuk hiburan bersama. Kita dengarkan dari Allahyarhamah Sharifah Aini, Hari Yang Mulia. Semoga terus setia dihulurkan kepada anda yang terus setia bersama kami di ruang udara Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, kita bertemu sekali lagi, bersua sekali lagi di ruang udara Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia untuk petang ini. InsyaAllah kita akan berkongsi bersama dengan sahabat-sahabat rakan-rakan pendengar kita dalam rancangan Islam Agamaku, dan telah pun berada bersama kita Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam bin Abdul Kadir yang merupakan pensyarah kanan Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan, Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat kita saja. Alhamdulillah. Jadi saya rasanya tak terlambat lagi lah untuk mengucapkan salam Aidilfitri, selamat Hari Raya pada Ustaz di Syawal kita ni, insya-Allah. Ya, selamat berhari raya juga kepada semua warga IKIM. Saya. Ya, Ustaz, kita nak berkongsi bersama dengan rakan-rakan sahabat kita, pendengar-pendengar kita dalam rancangan Islam Agamaku pada hari ini. Tajuk saya kira mauduk yang penting jugalah untuk kita semua kan, berbicara ataupun berkongsi tentang pola hubungan suami isteri dalam Islam. Jadi sebagai mukadimahnya Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih kepada pengacara rancangan pada petang ini. Seterusnya sidang pendengar, moga-moga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Topik bicara kita pada petang ini dalam slot Islam Agamaku, kita nak bicarakan, nak cuba faham bagaimana bentuk hubungan ataupun pola hubungan di antara suami dengan isteri dalam sudut pandang agama Islam, ya. Sebab kadang-kadang ada perkara yang saya terbaca yang menggambarkan bahawa Islam ini satu agama, ini yang saya terbaca lah, yang saya faham, ya. Islam adalah satu agama yang tidak adil kepada wanita, ataupun Islam adalah agama yang tidak adil kepada isteri. Kerana apa? Kerana dikatakan dalam ajaran Islam, seorang isteri mestilah taat kepada suaminya secara mutlak. Itu satu anggapan, ya. Satu anggapan antara anggapan itu ialah seorang isteri mesti taat kepada suaminya secara mutlak. Itu anggapan yang pertama. Antara yang lainnya ialah seorang isteri perlu menerima sahaja apa sahaja hukuman yang dibuat oleh suaminya. Suaminya nak tengking ke, nak maki ke, sabar ajalah, ya, ada pahala besar.
Kalau suami nak baling setrika iron tu, ya, nak baling lesu pantu kena kepala ke apa, sabar ajalah. Ini ajaran Islam. Jadi itu ada anggapan-anggapan yang sedemikian rupa, ya, menyebabkan sebahagian orang salah faham, ya. Adakah Islam ini satu agama yang sebegitu rupa memberi kuasa mutlak kepada suami sehingga isteri itu diperlakukan lebih daripada seekor binatang, ya, boleh dipukul, dikutuk, dimaki dan sebagainya, ya. Di sinilah tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar, moga-moga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca dalam sumber yang asas, ya, sumber yang asas kepada agama Islam, iaitu Al-Quranul Karim, kemudiannya riwayat-riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan temui sumber ataupun kenyataan yang jelas bertentangan daripada anggapan-anggapan tersebut. Anggapan yang saya katakan tadi itulah, maknanya isteri mesti taat secara mutlak kepada suaminya. Anggapan yang kedua, seorang isteri mesti terima apa saja hukuman yang suami buat, sehingga kalau suami nak pukul sampai mati sekalipun, terimalah, sabar, redha je. Jadi kalau kita baca dalam Al-Quran dan kalau kita baca dalam riwayat hadis, ya, yang menjadi asas, ya, dasar kepada agama Islam, kita akan menemui perkara yang tidak sebegitu, ya. Asasnya tuan-tuan, dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya, ini asas, ya, asas yang penting. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan, maksudnya dan, para suami, hendaklah kamu bergaul dengan isteri kamu bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, cara yang baik. Jadi perkataannya ialah perkataan ma'ruf. Allah memerintahkan, atau Islam memerintahkan suami untuk hidup bersama, untuk bergaul dengan istrinya bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, cara yang baik. Jadi perkataan ma'ruf itu, ya, perkataan ma'ruf itu maknanya mesti dihayati elok-elok. Maknanya kalaulah suami ada kuasa mutlak, isteri tak boleh bagi pandangan langsung. Kalaulah suami boleh pukul isterinya dengan lesung, dengan batu, dengan setrika, isteri kena redha. Ini bertentangan dengan nas Al-Quran yang menyatakan bergaul suami isteri bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Jadi perkataan ma'ruf itu, sebab itu kalau kita lihat dalam ibu bapa, hubungan ibu bapa dengan anak pun digunakan perkataan yang sama, perkataan ma'ruf, ya. Misalnya dalam Al-Quran, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmu fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Wa sahibhuma, dan wahai anak, hendaklah kamu bergaul, bersahabat dengan ibu bapa kamu di dunia ma'rufa, secara ma'ruf, secara baik. Jadinya hubungan anak dengan ibu bapa dibina atas dasar ma'ruf. Kita terjemahkan ma'ruf ni dengan makna baik. Satu. Ya. Begitu juga pola hubungan antara suami dengan isteri ini mestilah dibina atas dasar ma'ruf. Dan Allah Ta'ala perintahkan suami untuk menggunakan kaedah ma'ruf, kaedah yang baik. Ya. Itu asas. Jadi kalaulah orang kata bahawa Islam benarkan suami pukul dengan setrika, ya, isteri kena taat, ya. Kalau pukul sampai mati pun tak apa, dapat pahala mati syahid, ya. Isteri kena redha, ya. Sakit-sakit dipukul suami itu, ini sesuatu yang tidak sesuai dengan dasar dalam Islam, iaitulah
wa ashiruhunna bil ma'ruf. Wahai suami, hendaklah bergaul dengan isteri dengan cara yang ma'ruf. Dan oleh kerana itulah apabila kita melihat dalam akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini manusia yang sibuk dengan urusan umat, sibuk dengan urusan negara dan sebagainya, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengabaikan urusan rumah tangga. Sebab itu kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di rumah, iaitu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dalam satu riwayat disebut kana fi khidmati ahli baiti atau kama qalat, ya. Kata Sayyidatina Aisyah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ketika berada di rumah fi khidmati ahli baiti atau kama qalat. Nabi ini berkhidmat kepada ahli keluarga, yakni khidmat kepada isteri, khidmat kepada rumah tangga, jaga rumah tangga dan sebagainya ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di rumah. Jadi Nabi mempraktikkan dasar dalam Al-Quran, iaitu Allah suruh hidup dengan baik antara suami dengan isteri. Dan Rasulullah menunjukkan contoh, iaitu Rasulullah berkhidmat kepada ahli keluarganya. Dan contoh khidmat kepada ahli keluarga ini kita boleh baca dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya kalau kita baca dalam kitab Barzanji bahawa antara yang disebut dalam Barzanji dalam Marhaban itu, antara akhlak nabinya kana yakhsifu na'lahu wa yarqa'u thawbahu wa yahlubu syatah, ya. Kana yakhsifu na'lahu, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakhsifu na'lahu, kasut Nabi, selipar Nabi, kasut yang Nabi pakai itu, ya, ialah zaman dulu dia bukan ada kelang yang nak buat kasut, nak buat selipar ni, maknanya tak ada lah, saya ingat tak ada lagi lah, maknanya industri kasut tu tak ada lagi lah, ya. Maknanya pakai, jadi bila rosak, bila cari tu Nabi sendiri jahit kasut koyak itu. Jadi Nabi tak arahkan isteri Nabi, ya, Aisyah ke apa ke, buat tak, Nabi buat sendiri, ya. Kerana itu pakaian alatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kasut, ya, kita kembangkanlah pada zaman moden kita ni, kehidupan kita ni, apa benda yang suami boleh buat sendiri, ya. Baik, satu contoh Rasulullah dia jahit sendiri kasut dia. Yang kedua, wa yarfa'u thawbahu. Rasulullah ini bila pakai Rasulullah koyak, ya, koyak, yarqa', Rasulullah tampal, Rasulullah jahit, ambil perca kain tu Rasulullah tampal sendiri, Rasulullah buat sendiri, Rasulullah tak suruh isterinya, ya. Dua contoh yang kedua, ya. Yang ketiganya, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ialah wa yahlubu syatah, Rasulullah perah susu kambing, ya. Kambing tu Rasulullah perah sendiri, Rasulullah nak minum, Rasulullah nak bagi ahli keluarga minum, Rasulullah pergi kambing, Rasulullah perahkan susu tu. Itu bukanlah makna Rasulullah buat tiga perkara ni je. Ini contoh daripada akhlak Rasulullah dalam rumah tangga. Jahit kasut sendiri, baiki kasut, jahit baju yang koyak dan perah susu sendiri. Maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengarahkan, ya, isteri Rasulullah untuk menyediakan, panggil ya Humaira, ya Aisyah, kan, pergi perah susu, aku nak minum. Tak ada Rasul. Jarang, saya tak jumpa lagi lah hadis Rasulullah suruh begitu kan, ya. Ataupun Rasulullah balik tu buka baju, wahai Aisyah, jahit baju ni kan, petang nanti nak pakai ke, sekejap lagi nak pakai, ya. Saya tak jumpa lagi hadis yang riwayat bahawa Rasulullah melakukan sedikit. Jadi sini maknanya bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kalaulah kita kata, ya, dan satu lagi, kita tak jumpalah Rasulullah pukul isteri, tak jumpa Rasulullah pukul isteri, tampal Sayyidatina Aisyah, tubuh Sayyidatina Aisyah, ya,
ambil batu baling kat isteri Nabi, tak ada lagi begitu, ya. Tampar pun tidak ada, ya, dalam riwayat hadis. Maknanya ajaran Islam jelas, ya, daripada asas Al-Quran, wa ashiruhunna bil ma'ruf, ya, bergaullah wahai suami dengan isteri dengan cara baik tu, ya, dan juga daripada sirah, ya, kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu maknanya hubungan yang baik, hubungan yang harmoni, saling bantu-membantu di antara suami dengan isteri. Ini asas yang penting, ya, asas yang penting. Jadi kalau kita faham dua asas ini, maka kita akan faham bahawa sebahagian pandangan yang dikemukakan, yang diberikan, ya, oleh segelintir kecil orang yang menyatakan bahawa isteri kena sabar kalau suami pukul, suami tumbuk, ya, lembam muka, ya, patah gigi, sabar, itu suami kamu, itulah syurga kamu, sabar, ya. Saya ingat ia sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, ya. Bukan itu ajaran Islam yang sebenarnya, ya. Betul. Itulah, maaf doktor, saya nak celah sedikit. Kalau kata yang tadi kan, yang kita, yalah, kami orang perempuan ni, isteri ni kan, kalau kena bersabar tu agaknya takat mana kita boleh bersabar dengan suami tadi. Baik. Sabar ni maknanya kalau ada kemudaratan, ya, kalau ada kemudaratan. Sebab itu dalam Islam dia ada konsep la darara wa la dirar. Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh memudaratkan orang lain. Kaedah dalam agama, kaedah yang penting. Jadi kalaulah suami dah pukul sampai lebam, sampai berdarah, ini dah mudarat diri sendiri. Maka konsepnya tak boleh dah macam tu. Kena selamatkan diri sendiri. Kerana la darara, tidak boleh memudaratkan diri sendiri. Yang keduanya, kita baca dalam Al-Quran, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Janganlah kamu campakkan diri kamu di dalam kebinasaan. Jadi maknanya sampai kita cedera, sampai patah tulang, ya, patah gigi kerana dipukul oleh suami, sabar, itu bukan caranya. Jadi dia ada kaedah lagi. Kaedah la darara wa la dirar, tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh memudaratkan orang lain. Suami dia tak boleh memudaratkan isteri dia. Dan isteri dia tak boleh memudaratkan, biarkan dirinya mudarat, diperlakukan oleh suami yang sebegitu. Ya, itu konsepnya. Yang kedua tadi tu wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan diri kamu dalam kebinasaan. Sebab itu DJ Nik Hasnah, ya. Kalau kita lihat dalam Islam pun, ya, dia ada nak keluar daripada perkahwinan, ya. Mana isteri ada hak untuk keluar daripada perkahwinan. Ada apa kita kata minta cerai, ya. Minta cerai ni dia tak salah sebenarnya. Yang salah ni bila tak ada sebab. Ya, suami tu elok, bagi nafkah bulanan elok, anak-anak jaga elok, ya, suami pun semayang elok dan sebagainya, akhlak baik. Kalau isteri minta cerai, yang tu yang disebut dalam hadis tu, ya. Tapi kalau ada sebab, ya, sebab agama ataupun sebab dunia. Sebab agama, dia suami dia ni jahat dah, ya, jahat dah, tak boleh bimbing dia bimbang mudarat pada anak-anak, ya. Anak-anak akan ikut perangai ayah ni kan, bimbang kerana agama, ya. Ataupun suami dia ikut ajaran sesat. Suami dia ikut ajaran sesat ni bahaya dah ni, ya. Bahaya, mempengaruhi dia sebagai isteri, mempengaruhi pemikiran anak-anak, ya. Ketika itu memudarat kepada agama, hifzuddin kena jaga. Maka kalau dia minta cerai, isteri minta cerai itu ada sebab. Maka itu satu perkara yang dibenarkan, diharuskan dalam agama. Tidak ada dosa atas wanita, atas isteri untuk minta cerai daripada suami kerana ada sebab dari sudut agama. Ataupun dari sudut dunia. Minta cerai itu sebab dunia. Misalnya kita kata suami itu penagih dadah lah sebagai contoh, ya. Tak menjalankan tanggungjawab, ya. Suami itu penagih dadah, ya.
dan sebagainya, maknanya suami isteri lah nilai sendiri, ada sebab yang munasabah, maka dia boleh keluar daripada perkahwinan tersebut. Ataupun suami kaki pukul, dah lah isap dada, malam-malam kalah judi berdua pagi, tendang pintu, isteri tak buka pintu, tendang pintu, bila dah buka mengamuk, tumbuk isteri, mudarat kepada isteri. Maka isteri sabar, tapi Islam bagi jalan keluar, selamatkan diri, selamatkan anak-anak, selamatkan kehidupan kita. Sebab itu dia ada batasan-batasan dia yang perlu kita tengok. Sebab itu salah satu asas dalam agama Islam ni ialah insaniyatul Islam, kemanusiaan Islam itu, keinsanan dalam Islam, ya. Jadi Islam ini dia meraihkan keadaan manusia, dia meraihkan keadaan insan itu, ya. Jadi itu kita kena perhatikan, ya. Baik, jadi sebab itu kalau kita lihat dalam beberapa ayat Al-Quran Al-Karim, bila saya baca dalam Al-Quran Al-Karim, kita akan jumpa perkataan ma'ruf diulang beberapa kali dalam Al-Quran. Tadi saya dah sebutkan ayat wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Maknanya pola hubungan tu hendaklah bergaul wahai suami dengan isteri itu dengan cara yang ma'ruf. Ada lagi beberapa ayat Quran yang menggunakan perkataan ma'ruf, baik, dan menggunakan perkataan ihsan. Misalnya dalam Al-Quranul Karim, dalam masalah perceraian, firman Allah Subhanahu wa taala, at-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Talak ni, perceraian ni ada dua kali, ya. Talak yang boleh rojok ni dua kali. Kalau dah talak dah tak boleh rojok lah. Itu talak marratan. Talak ni 2 kali. Fa imsakum bima'ruf, lepas talak 2 kali ni sama ada imsak, kekal dalam hubungan suami isteri ni bima'ruf. Kalau nak kekal suami isteri dengan cara yang ma'ruf, cara yang baik, au tasrihum bi ihsan, ataupun lepaskanlah dengan cara yang ihsan. Cuba analisa perkataan ma'ruf, perkataan ihsan. Kalau nak kekal dalam rumah tangga dengan cara yang ma'ruf, kalau rasa tak boleh sama, lepaskan dengan cara yang ihsan. Dia lebih kurang lah ma'ruf dengan ihsan ni, ya, ma'ruf dengan ihsan, ya. Jadi kalau sekarang ni maknanya kalau nak cerai tu kadang-kadang suami lah, ya, suami dia buat naya kepada isteri, ya, dia buatlah kezaliman kepada isteri. Itu maknanya tidak selari dengan nas Al-Quran, yang mana Quran suruh lepaskan bi ihsan, dengan cara ihsan, dengan cara yang terbaik. Jadi dalam Quran dia ada 2 perkataan, satu ma'ruf, satu lagi ialah perkataan ihsan. Kemudian kalau nak cerai tu pun Allah Ta'ala sebut jangan ambil lagi. Wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an. Tidak halal bagi kamu wahai suami untuk ambil balik apa yang telah kamu bagi kepada isteri. Bila nak cerai minta balik barang kemas yang masa kita kahwin dulu saya bagi barang kemas sekian, tuntut balik belanja dapur yang saya duk belanja selama 5 tahun kita kahwin ni, tuntut balik lah. Tak tuntut, saya nak tuntut balik separuh. Katalah suami bagi 1,000 sebulan, ya, 5 tahun kahwin, ya, 1,000 tu setahun 12,000, 5 tahun 60,000. Tak apalah, saya nak tuntut balik 30,000 sebelum kita nak cerai ni, ya. Yang 30,000 lagi saya belanja. Jangan, yang dah bagi tu jangan ambil. Tengok Islam konsep dia macam tu. Tapi sebahagian suami, segelintir kecil suami, ya, dia tuntut balik. Dia tuntut balik seolah-olah itulah ajaran Islam. Sedangkan dalam nas Al-Quran tidak membenarkan. La yahillu, tidak halal bagi kamu untuk ambil balik apa yang telah kamu berikan kepada isteri. Jadi kalau dah bagi barang kemas, bagi, ya. Nak cerai elok, barang kemas tu biarkan kepada bekas isteri kamu tu. Jangan ambil balik, ya. Kalau dah beli kereta, bayar dah, ya, selesaikan, ya.
Kalau ada lagi baki tak habis, mintalah isteri dah bayar, kereta tu kamu punya, kamu habis kalau bayar tu. Yang saya dah bayar tu halal, tak apa, tak ada masalah. Jangan minta balik, jangan ungkit balik ya. Itu antara asas dalam Al-Quranul Karim ya. Ada lagi dalam Al-Quranul Karim, misalnya Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 231. Ayat 231 iaitu Allah Taala firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna faamsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf wa la tumsikuhunna diraran lita'tadu wa man yaf'al dhalika faqad zalama nafsah. Kata Allah, apabila kamu menceraikan isteri kamu dan sampai iddah dia tu ya, tempoh nak habis iddah dia tu, ajal iddahnya itu dah cerai dah ya, maka sama ada nak rujuk balik ataupun nak teruskan perceraian, fa'amsikuhunna bima'ruf. Maka kalau nak rujuk balik, nak kekal dalam rumah tangga, kekallah rumah tangga tu dengan cara ma'ruf. Ya, perhatikan Allah Ta'ala ulang lagi perkataan ma'ruf ya. Tadi dah ada perkataan ma'ruf, at-talaqu marratan fa imsakum ma'ruf. Talak tu 2 kali. Kemudian kekal rumah tangga dengan cara ma'ruf. Diulang lagi sekali dalam 231 surah Al-Baqarah ni, fa amsikuhunna bima'ruf. Maka peganglah isteri kamu dengan cara yang ma'ruf. Ataupun kalau tak mau kekal dalam rumah tangga, memang nak cerai betul, au sarrihuhunna bima'ruf, ataupun lepaskanlah isteri kamu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Kemudian kata Allah, wala tumsikuhunna diraran lita'tadu. Janganlah kamu pegang isteri kamu untuk memudaratkan dia. Dirar yang saya sebutkan tadi itu kaedahnya la darara wala dirar. Tidak boleh ada mudarat kepada diri sendiri dan tidak boleh memudaratkan orang lain. Jadi ada suami yang dia saja-saja nak balas dendam kepada isteri dia, nak memudaratkan isteri dia. Maknanya dia ceraikan, talak satu, ya, dekat-dekat nak habis iddah, dia pun rujuk. Dia rujuk tu bukan dia nak kepada isteri dia, saja dia nak buat naya kepada isteri dia. Ya, dia rujuk, lepas tu bombang-bombang, masa dah rujuk jadi suami isteri balik tu, dia pukul isteri dia, dia tendang isteri dia, dia tak bagi nafkah dan sebagainya. Kemudian isteri minta cerai, dia pun cerai kali kedua. Dekat nak habis kaedah kali kedua ni pun dia rujuk pula lagi sekali, dia nak balas dendam. Berterusan selama 4-5 tahun ya. Sebab tu kadang-kadang kes perceraian pun kalau kita tengok ada yang ambil masa yang lama ya, ada yang cepat, alhamdulillah lah. Tapi ada masa yang lama kerana kadang-kadang punca daripada suami ya, bukan semua lah ya. Punca saja dia nak tahan 4-5 tahun ya, gantung tali dan sebagainya. Dia nak balas dendam kepada isteri dia. Oleh kerana isteri dia tak nak kat dia, orang lain pun dia tak mau bagi isteri dia kahwin dengan orang lain. Dia nak balas dendam. Itu pun Allah Ta'ala sebut Al-Quran, Islam tidak benarkan suami melakukan perkara yang sedemikian. Jadi perbuatan sebahagian orang Islam yang melakukan itu tidaklah menggambarkan ajaran agama Islam. Ya, tidak menggambarkan ajaran agama Islam. Jadi kita nak kenal ajaran agama Islam ni, kita nak kena rujuk kepada sumbernya. Itulah kitab Al-Quranul Karim dan juga penjelasannya yang ada di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama yang muktabar ya. Jadi itu wala, patah balik kepada ayat ni, wala tumsikuhunna diraran lita'tadu. Jangan tahan ya, jangan rujuk isteri kamu tu dengan tujuan nak memudaratkan mereka, lita'tadu, kerana nak balas dendam. Tapi kalau suami buat juga, Allah Subhanahu wa taala mengancam, wa man yaf'al dzalika faqad zalama nafsah. Sesiapa yang melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya. Dia telah melakukan kezaliman. Orang yang zalim ni dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yuhibbudz zalimin.
Allah Ta'ala tidak kasih. Allah Ta'ala tidak suka kepada orang yang zalim. Ya. Kemudian ada lagi ayat dalam Al-Quranul Karim, ya. Kadang-kadang suami dia nak halang bekas isteri dia daripada kahwin dengan orang lain, ya. Allah Ta'ala sebut, wa idza talaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahunna. Ya. Mana nak menghalang, ya. Ada sikap nak menghalang, ya, sikap nak menghalang. Itu pun satu perkara yang tidak harus, ya, tidak baik dilakukan oleh seorang lelaki ataupun seorang suami, sebab mereka sudah berpisah di antara satu dengan yang lain. Jadi apa yang saya nak simpulkan di sini, ya, bila kita baca dalam Al-Quranul Karim, ya, ada beberapa ayat, panjang ayat ini, daripada ayat 228 ni sampailah ayat 241. Ya, 228 sampai 241 ni, hampir 3 muka surat membicarakan masalah pola hubungan di antara suami dengan isteri itu. Kesimpulan yang saya nak buat bila meneliti ayat-ayat ini ialah Islam mengaturkan hubungan yang ma'ruf, hubungan yang baik, hubungan yang dibina atas dasar ihsan, sehingga kalau sampai bercerai sekalipun ada pemberian kepada isterinya, ya, dengan cara yang baik. Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Dan bagi wanita yang diceraikan itu ada satu pemberian daripada suaminya bil ma'ruf, dengan cara yang baik, ya, kena bagi haqqan 'alal muttaqin, sebagai satu hak kewajipan ke atas orang yang bertakwa. Kalau suami itu bertakwa kepada Allah, dia akan bagi, ya, pembayaran mut'ah nama dia, ya. Jadi maknanya itu polanya. Jadi kalau DJ ni Asnah, ya, orang tersebut kata boleh pukul, boleh sepak, boleh tajam, ya, sampai mati, ya, isteri jangan lari, ya. Ini sesuatu yang sebenarnya bukan daripada ajaran Islam. Jadi kalau wanita, isteri rasa terancam nyawanya, ya, keluar dari rumah, lari, selamatkan diri, ya, selamatkan diri. Ya, memanglah asalnya seorang wanita tak boleh keluar dari rumah melainkan dengan izin suami, itu asal. Itu dalam keadaan biasa. Ya. Katalah rumah terbakar, ya. Suami dia punya kerja pagi-pagi itu, suami dia kata, awak duduklah rumah, jangan keluar. Apa jadi pun jangan keluar. Suami pesan dia tu. Ya. Ada pukul 12 tengah hari rumah terbakar. Allah, suami pesan dah jangan keluar. Apa jadi pun jangan keluar. Dia pun duduklah rumah, mati dalam tu. Bukan betul, ya. Maksud suami itu, apa yang berlaku jangan keluar, yang biasa-biasalah, ya. Kalau dah berlaku banjir, berlaku kebakaran, rumah runtuh dan sebagainya, keluarlah, ya. Jadi makna kita ada dasar lagi, dasar dalam Islam tu, ya. Jadi ketaatan tu bukanlah ketaatan yang mutlak, ya. Ketaatan yang mutlak hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya ingat itulah yang saya nak sebutkan secara ringkas supaya kita faham pola hubungan tu mestilah atas dasar ma'ruf dan juga dasar ihsan itu. Perincian tu mungkin ada perbincangan yang luas di kalangan ahli ilmu, ya. Cuma itu dasar yang ada dalam wallahu a'lam. Kita kata secara asasnya lah Ustaz, dia ada perkiraan-perkiraan dalam kita sebut ataupun kita memberi definisi makna ketaatan itu sendiri, kan Ustaz? Ya. Begitu juga kuasa seorang suami yang saya faham boleh kalau bertujuan mendidik, kan Ustaz, kan? Boleh. Sebab itu bila baca dalam sirah, ya, wanita Mekah dia tak sama dengan wanita Madinah. Wanita Mekah ni dia lebih maknanya pendiam sikit lah, ya. Suami kata AA lah, suami kata putih-putih lah, hitam-hitam lah. Tapi wanita Madinah dalam kitab hadis cerita dia memberi pandangan kepada suami masing-masing. Berbeza dengan wanita Mekah. Maknanya itu pun tak dilarang. Ya, maknanya suami dia kata putih, isteri kata hitam.
suami kata A, isteri nak kata B, boleh memberi pandangan. Jadi kalau diam itu kita kata wanita Mekah lah, diam sikit lah, dia malas nak ni kot. Tapi kalau bicara bagi pandangan, itu wanita Madinah. Wanita itu pun diiktiraf dalam Islam sebenarnya. Jadi maknanya isteri ada hak, ya. Matahari ni sibuk kerja, penat bekerja dan sebagainya, nak tentukan kita kata perbelanjaan rumah tangga dan sebagainya, apa barang nak beli. Isteri pun ada hak untuk memberi pandangan dan sebagainya. Sebab itu ada satu kata-kata yang masyhur, ya, syawiruhunna wa khalifuhunna. Ini maksudnya, wahai suami, bincanglah dengan isteri kamu dan ambillah pandangan yang menyalahi pandangan isteri kamu. Bincang dengan isteri tapi jangan ikut pandangan isteri kamu. Itu ada satu kata-kata. Itu kata-kata ini saya ingat tidak ada asas. Tidak ada asas, ya, dan sesuatu yang sebenarnya bukanlah yang kita kata mutlak. Yang kita nak perkataan yang sedemikian. Wallahu a'lam. Baik, insya-Allah menarik sebenarnya perkongsian kita tentang tajuk pola hubungan suami isteri dalam Islam. Saya kira mungkin Ustaz Doktor akan panjangkan lagi dalam pertemuan-pertemuan ataupun perbincangan kita yang lain, Doktor, ya. Memandangkan masa kita pun dah di hujung-hujung ni. Jadi sekali lagi saya ucapkan berbanyak terima kasihlah kepada yang Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam bersama kita pada hari ini. InsyaAllah kita berkongsi lagi dalam pertemuan kita yang lain, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk orang-orang Sabah, jangan lupa kamu dengar ini IKIM setiap hari 93.9 FM. Pastikan kamu dengar tau. Ini betul-betul bagi manfaat sama kita orang Sabah. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbi Allah, la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arshil azim. Hasbi Allah, la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arshil azim, wa huwa rabbul arshil azim. Hasbi Allah, la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arshil azim, wa huwa rabbul arshil azim. Hasbi Allah, la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arshil azim, wa huwa rabbul arshil azim. Hasbi Allah, la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arshil azim, wa huwa rabbul arshil azim. Hasbi Allah, la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arshil azim, wa huwa rabbul arshil azim. Johor Bahru 106.2 FM. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya, Ustaz. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya, Nafal. Banyak ke dapat duit raya tu? Boleh tahan juga ni, Kalau saya nak sumbang sikit duit raya ni, boleh ke, Ustaz? Kenapa pula tak boleh? Boleh sangat tu, Nafal. Tabung endowment InsAF kan ada. Dengan RM10 dan RM100, saya sudah boleh menyumbang? Betul tu, Nafal. InsAF University membuka peluang kepada semua individu, badan korporat atau syarikat untuk menyumbang kepada tabung endowment InsAF bagi melahirkan pakar kewangan Islam dalam kalangan asnaf. Wah, bagusnya tabung endowment InsAF ni. Dengan dana tabung endowment InsAF, asnaf dapat melanjutkan pengajian ke peringkat sarjana dan PhD. Iya, jadi untuk menyumbang, layari insaf.org palang IEF atau hubungi 013-282-0224. Bersama kita memartabatkan kewangan Islam dan bantu pelajar asnaf di InsAF University.
Kenapa Mila? Monyok je. Mak saya sakit lutut. Kesian pula tengok dia. Lah, ya ke? Awak dah bagi mak awak sapu gel Amani? Saya bagi mak saya cuba. Mak saya suka. Lega katanya. Harga RM35 je. Mana nak dapat dia? Alah, banyak tempat jual. Hubungi je 019-999-6686. 019-999-6686. Anda sakit lutut? Susah nak berdiri? Susah nak berjalan? Sakit hingga buat anda rasa tak selesa ketika solat? Rasa tak selesa ketika melakukan aktiviti harian? Dan rasa tak selesa ketika bersukan? Hidup tak ceria? Kami ada berita baik. Gel Amani adalah gel yang bertindak melegakan sakit lutut secara sapuan. Tak perlu makan. Dihasilkan dengan menggunakan teknologi biotek dari bahan utama seperti Zingiber Officinale yang baik untuk lutut dan sendi. Diproses dengan mematuhi piawaian untuk menjamin mutu dan kualitinya. Gel Amani telah membantu ramai pengguna sejak tahun 2014. Gunakan tanpa was-was kerana ianya dijamin selamat oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Boleh dibawa solat kerana dijamin halal oleh JAKIM. Rasanya sejuk berangin, sangat selesa pada kulit dan sesuai untuk setiap lapisan umur. Dibotolkan dalam botol plastik khas yang tahan lasak dan ringan supaya mudah dibawa ke mana-mana. Selain lutut, gel Amani juga boleh disapu pada pinggang dan bahu yang sakit untuk kelegaan pantas. Harganya berbaloi dan tidak membebankan. Pastikan gel Amani sentiasa ada sebagai persediaan kecemasan. Dapatkan dari pengedar di seluruh negara atau WhatsApp 019-999-6686 untuk maklumat lanjut. Lutut sihat, hidup ceria. Gel Amani menceriakan lutut setiap insan. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Apalah artinya hidup 1000 tahun jika tak sembahyang menyesal akhirnya. Na'udzubillah. Bersyukurlah pada Ilahi yang memberi hidayah dari kegelapan kini bercahaya. Engkaulah yang satu, tak akan ada yang lain. Al-Kabirul Karim, Al-Wadudul Majid, Anta ya Rabbi ya Allah di hatiku. Rindu Allah, sayang Allah, ingat Allah selalu. Rindu Allah, sayang Allah, cinta Allah selalu. Rindu Allah, sayang Allah, ingat Allah selalu. Rindu Allah, sayang Allah, cinta Allah selalu. Ingin bersamamu abadan selamanya. Engkaulah yang satu, tak akan ada yang lain. Al-Malikul Qudus, Al-Jabbarus Sattar, Anta ya Rabbi ya Allah di hatiku. Allah, sayang Allah, ingat Allah
sayang Allah, ingat Allah selalu, rindu Allah, sayang Allah, cinta Allah selalu, ingin bersamamu abadan selamanya. Inspirasi, Inforia, Islam, semuanya di IKIM. Pengumuman azan maghrib ini dimudahkan kepada anda oleh Easy Korban. Penyertaan ibadah korban di Malaysia kini dibuka dengan hanya RM750 satu bahagian. Untuk maklumat lanjut, layari www.easykorban.org. Sekarang disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk hari ini bersamaan 10 Mei 2022. Kanga Alostar 7.28 malam, Pulau Pinang 7.27, Ipoh 7.23, Kuala Lumpur Putrajaya Shah Alam 7.20, Seremban dan Bandar Melaka 7.16, Johor Bahru 7.8 minit, Kuantan 7.13, Kuala Terengganu 7.15, Kota Baharu 7.20, Miri 6.30 minit petang, Kuching 6.44, Lahad Datu 6.14, Tawau 6.17, Kota Kinabalu 6.25 minit petang. Pengumuman azan maghrib itu tadi telah dimudahkan kepada anda oleh Easy Korban. 15 tahun setia memudah cara lebih 350,000 penyertaan korban dan akikah rakyat Malaysia. Easy Korban, mudah dan dipercayai. Berita dalam negeri ini dibawakan khas oleh Siti Khadijah. Setiap momen yang dilalui cuma pinjaman, yang kekal hanya kenangan indah bersama. Hadiahkan Siti Khadijah dalam setiap momen indah bersama. Layari sitikhadijah.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Amalan toleransi dan muhibah yang telah lama dilaksanakan oleh Malaysia diharap menjadi panduan kepada dunia Islam ketika ini untuk menyatu padukan ummah. Jurujurulatih Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal-Ehwal Agama, Senator Datuk Idris Ahmad berkata, sudah tiba masanya negara yang penduduknya minoriti beragama Islam mengikuti Malaysia untuk hidup aman damai bersama kaum muhibah dengan berpaksikan Islam sebagai agama rasmi. Tambah beliau, negara yang majoriti penduduk beragama Islam lazimnya boleh bertoleransi dengan kaum lain, namun sebaliknya pula berlaku jika penduduk Islam adalah minoriti dalam sesebuah negara. Senator Datuk Idris memberitahu demikian selepas berakhirnya persidangan Majlis Komuniti Islam Sedunia berlangsung dari 8 hingga 9 Mei di Abu Dhabi, Emirat Arab Bersatu. Berikutan keluhan dan rungutan daripada penumpang syarikat penerbangan di atas kelewatan dan penjadualan semula penerbangan selain daripada isu teknikal, pihak Kementerian Pengangkutan telah mengarahkan syarikat terlibat agar menyelesaikan isu yang dialami oleh penumpang dengan kadar segera. Sehubungan itu, menurut Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong, kementerian dan agensinya berkaitan penerbangan, pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia dan Suruhanjaya Penerbangan Malaysia telah menerima dan menyiasat laporan daripada maklum balas penumpang mengenai pengalaman mereka. Datuk Seri Dr. Wee menerusi satu kenyataan turut menjelaskan bahawa kerajaan bersimpati dengan masalah dihadapi oleh penumpang dan kebanyakan aduan mungkin disebabkan aliran penumpang yang lebih tinggi daripada biasa semasa musim perayaan dengan syarikat penerbangan terpaksa menggunakan sepenuhnya kumpulan pesawat mereka untuk memenuhi permintaan. Bilangan kes COVID-19 di negeri Kelantan tidak menunjukkan peningkatan meskipun dengan kepulangan begitu ramai perantau menyambut Hari Raya Aidilfitri baru-baru ini. Pengerusi Jawatan Kuasa Kerajaan Tempatan, Perumahan dan Kesihatan Negeri, Dr. Izani Husin berkata, meskipun jangkaan awal akan berlaku kenaikan kes, namun sebaliknya berlaku dan jumlah kes masih pada 2 digit. Jelas beliau, keadaan itu menunjukkan keberkesanan pelan pemulihan COVID-19 yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan seperti penekanan kepada pematuhan prosedur operasi standard dan program vaksinasi termasuk dos penggalap. Sementara itu, ketika diminta mengulas mengenai kadar vaksinasi dalam kalangan kanak-kanak dan dos penggalap yang agak rendah di negeri Kelantan, ujar Dr. Izani, jumlah kes yang semakin berkurangan mungkin menyebabkan sebahagian penduduk menangguhkan vaksinasi. Pencapaian program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak di Pulau Pinang agak membimbang